Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Pustaka Negeri Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalang. Pada masa teknologi digital belum lagi menjadi satu perkara yang biasa, pejabat daerah ialah pengantara paling utama antara penduduk dengan kerajaan. Buku tersebut merupakan pendaftaran semasa zaman kolonial lagi. These are largely, to record all sorts of transactions. If you don't have it recorded, then it is illegal. Laporan mengenai pendaftaran penduduk, perkara berkaitan hutang, dokumen-dokumen rasmi dicatatkan di dalam Registration Book 1893. Registration Book 1893 ini diperolehi daripada pemindahan rekod jabatan melalui ordinan di Sarawak. Dalam ordinan tersebut adalah diwajibkan kepada setiap jabatan kerajaan untuk memindahkan rekod mereka, terutama sekali rekod-rekod yang sudah berusia lebih daripada 25 tahun atau bagi rekod-rekod yang kurang daripada 25 tahun, perlulah fail yang sudah ditutup. Usaha ini seterusnya menjadikan proses dokumentasi dapat dijalankan dengan lebih baik. Untuk Registration Book 1893, buku tersebut merupakan pendaftaran semasa zaman kolonial lagi. Jadi maklumat yang terdapat dalam buku tersebut adalah berkenaan dengan maklumat tentang hutang, tentang peminjaman oleh government service pada ketika itu, dan juga pengesahan daripada Kalakat Court yang disaksikan oleh pegawai yang bertugas pada ketika itu. Pada masa dahulu, Sarawak telah ditadbir oleh Raja. Namun begitu, pengurusan pentadbiran adalah amat sukar dijalankan memandangkan keluasan tanah Sarawak yang besar. Brooke telah mengagihkan sebahagian tugas mengikut kepada daerah. Ini melibatkan kebanyakan perkara berkaitan dengan urusan undang-undang. Oleh itu, fungsi pejabat daerah selain daripada pencukaian juga terlibat dalam menguruskan maklumat berkaitan pengurusan penduduk. Like the registration book by the district officers, these are largely, to record all sorts of transactions. Sale and purchase of land, transfer of land, marriages, adoption of children, money lending, these sort of transactions. So here in Sarawak, it has always been that, it must be recorded. If you don't have it recorded, then there is no stamp by the district officer or by the judiciary today, then it is illegal. Sistem pemerintahan dan perundangan di Sarawak dipercayai mengambil inspirasi dari India. Ini berkemungkinan kerana tempat lahirnya Brooke dan di mana India moden banyak mengadaptasi perundangan dan sistem kerja Britain. Oleh itu, sistem rekod yang dibuat dalam setiap daerah adalah amat membantu dalam mengenal pasti dan menyelesaikan isu-isu yang dihadapi oleh penduduk Sarawak. Sarawak was part of the Sultanate of Brunei. Brunei, they call it in Brunei. Today, Brunei Darussalam. And when the Raja came here in the 1830s, he helped the Sultan to solve a lot of issues, mainly piracy and people creating all sorts of unrest. So with that, he was given Sarawak. Then soon thereafter, we had our own informal judicial system that eventually was formalized. So we had our Supreme Court and the registry was based in Kuching. Dari sini dapat kita lihat bahawa dalam menjalankan tugasan sebagai Raja, Brooke telah berusaha untuk mencari cara terbaik dalam mentadbir Sarawak. Pendokumentasian ini jugalah yang telah membantu banyak pengkaji dalam melihat pelbagai sudut kajian
antaranya kajian kebudayaan. Dalam laporan pejabat daerah yang dihasilkan pada tahun 1893 ini, terdapat satu catatan mengenai hutang yang dibuat oleh penduduk. Ini antara laporan yang menarik, memandangkan pada masa itu dapat kita lihat bahawa hampir keseluruhan berkenaan kehidupan rakyat perlu dicatat. Money lending is a very unique area of the law, and they are money lending act, they are money lending ordinance in the past, but this whole area, you see, if you are a money lender, you want to lend somebody money, you must have it registered and recorded. You see, some people will say, I just lend you 500 ringgit interest free. So, is it subject to money lending laws? Perubahan teknologi dari semasa ke semasa telah membantu kita dalam memudahkan pelbagai pekerjaan. Kemajuan infrastruktur juga amat membantu dalam memudahkan pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Inilah yang kemudiannya membantu dalam pengurusan pentadbiran yang lebih baik. Setakat ini, bukan sahaja penyelidik kepada universiti, tetapi penyelidik bebas berminat untuk mengetahui pelbagai perkara, antaranya seperti maklumat mengenai sejarah keluarga atau tuntutan harta. Kalau dulu dia guna buku kan, dia ada banyak, even probate pun buku juga dalam bentuk buku. Tapi sekarang ini disebabkan oleh transformasi teknologi, perubahan teknologi. Jadi sekarang pun kita tak menggunakan buku lagi lah. Kebanyakannya sekarang ini semua pejabat-pejabat daerah pun telah menggunakan bersistem lah, menggunakan sistem. Ya, kalau di Sarawak ni kita panggil sistem RANDO atau RNDO ya. Penyalahgunaan dadah telah lama berlaku. Pada masa dahulu, perkara ini juga telah menjadi satu barah dalam masyarakat. I do know of some cases where lorry drivers, they want to work long hours non-stop, they take drugs, you know. Bila dah hisap tu, dia rasa macam, bila katakan bahasa kasar tu, dunia kita yang punya. Dokumen ini akan membawa kita menyingkap masa lalu, tatkala satu gerakan telah dijalankan oleh para pegawai Sarawak yang berwibawa dalam membendung jenayah penyeludupan dadah. Opium ini diperoleh daripada biji benih pokok popia candu yang belum masak dan berwarna perang kemerahan. Baunya pekat, cukup memikat. Inilah yang menjadi satu tarikan kepada sebahagian penduduk Sarawak yang terpengaruh kepada anasir negatif dari luar pada satu masa dahulu. Pada sekitar 1839, British telah menjadikan candu atau opium ini sebagai satu sumber ekonomi, dan pengguna utamanya pada waktu itu ialah dinasti Qing, China. Ini kerana dadah ini digunakan sebagai ubatan herba di China. Saya mula terjebak dengan dadah ni pada mulanya memang ingin mencuba. Itu yang nombor satu lah dalam diri saya. Dan lepas saya dah bercuba benda tu, secara jujurnya bila seorang tu macam tak rasa macam nak best lah kan pada asal dia. Lepas tu ada kawan dan partner, dan lepas tu bila dah ada berkawan ni lebih pada kawan lah. Lebih pada kawan, dan seterusnya saya hisap je. Bila dah hisap tu dia rasa macam itulah, dadah ni bila katakan bahasa kasar tu dunia kita yang punya. Lebih kurang macam tu. Harapan saya lah bila saya dah keluar, saya nak jadi manusia yang normal. Saya nak jadi manusia yang ada jalan lah, ada tujuan kehidupan tu. Bukan dengan dunia dengan dadah lagi. Dan saya nak bekerja yang ada kehidupan yang orang macam normal ada. This is largely, there are a lot of diverse aspects of how people get involved in drugs. Some are through family problems, love affair. Some people these days, they get influenced by their friends in school, at work.
I do know of some cases where mechanics, drivers, lorry drivers, they want to stay awake, they want to stay long, they want to, the mechanics, if they want to repair a particular engine of the car, they want to work long hours non-stop, they take drugs, Walau bagaimanapun, sekiranya disalahgunakan, candu boleh membawa kepada ketagihan dan seterusnya menjejaskan kesihatan. Ini seterusnya membuatkan dinasti Qing berang kepada British kerana dikatakan pengedaran candu secara tidak terkawal telah menyebabkan lebih 12 juta warga tanah besar China mengalami masalah kesihatan kerana ketagihan. Ini seterusnya membawa kepada perang candu. Candu telah dibawa dari tanah besar China semasa zaman James Brooke pada tahun 1841. Pada masa itu, buruh dari tanah besar di Sarawak mengalami kesukaran untuk sentiasa pulang ke kampung halaman kerana perjalanan yang jauh dan kos yang tinggi untuk pulang ke kampung halaman. Untuk melepaskan tekanan, mereka telah mencuba candu kerana candu dikatakan boleh membawa kepada kesan khayal. Penyalahgunaan candu ini kemudiannya merebak kepada penduduk Sarawak apabila ia kemudiannya dijadikan bahan dagangan secara tidak sah, malah ada yang berusaha menyeludup bahan ini. Dokumen rekod ni dia nipis je semasa kami terima daripada Kabong District Office berkenaan dengan kes pemerdagangan haram, kes dadah lah, pemerdagangan haram pada ketika itu. Pertuduhan tu dibuat pada 10 hari bulan 12 tahun 1935 dan kes tersebut selesai pada 2 hari kemudian, iaitu pada 12 hari bulan 12 1935. Hukuman telah dikenakan iaitu sebanyak RM500 didenda dan dia boleh bayar, sama ada dia bayar terus 500 ataupun boleh juga dibayar dalam masa tempohnya 1 tahun. Pada zaman pemerintahan Brooke, Rajah akan bersidang dengan ahli majlis yang terdiri daripada golongan yang berusia dan bijak pandai serta ketua-ketua masyarakat. Dalam membendung penyeludupan ini, para pesalah akan dikenakan tindakan yang setimpal dengan kesalahan yang mereka lakukan. Pada tahun 1935, telah ada prosedur kod undang-undang yang diadaptasi dari India. Dalam dokumen ini, terdapat semua maklumat yang berkaitan dalam menjalankan undang-undang. Walaupun dokumen ini telah dihasilkan sebelum Malaysia ditubuhkan, undang-undang dan prosesnya dijalankan dengan sangat teliti. Standard pengadilan pada masa itu telah dijalankan dengan baik, walaupun ini ialah kes yang diuruskan sebelum penubuhan Malaysia. Okey, biasanya bila kita sebutkan penagih dadah ataupun penagihan dadah dengan jenayah ni, dia punya kaitan. Tapi di sini kita perlukan pembetulan persepsi. Tak semestinya penagih dadah terlibat dengan jenayah dan tak semestinya jenayah itu juga dilakukan penagih dadah. Kerajaan Vienna kemudiannya mengambil alih semula kawalan penuh ke atas monopoli candu. Ini termasuk pendaftaran pengguna candu, penutupan banyak kedai runcit dan penukaran mereka kepada beberapa pegawai kerajaan. Pada waktu ini, kerajaan menjalankan kawalan langsung ke atas pengimportan, penyediaan, pengedaran dan penjualan candu. Namun begitu, penyalahgunaan bahan ini yang asalnya untuk perubatan perlulah dibendung kerana akan membawa kepada masalah yang lebih besar. Menyingkap laporan lama umpama menyingkap sejarah lama yang telah berlaku di Tanah Pertiwi Sarawak. Dalam fail tu berkenaan dengan kes pembunuhan. So this is a case where a native man, he murdered a Chinese man for 2 gantang of rice. Satu dokumen yang membawa kita kepada satu cerita tragis yang pernah berlaku satu masa dahulu mengenai sukarnya mendapatkan sebutir beras dan juga pembunuhan. Sarawak Criminal Case File on Murder 1938 merupakan kes jenayah mahkamah residen
yang berlaku pada tahun daripada 1 hari bulan Disember 1938. Rekod ini menyatakan memorandum rasmi daripada Residen Bahagian Ketiga kepada Ketua Hakim berkenaan kes pembunuhan. Di dalam fail inilah terdapatnya kisah pembunuhan seorang penduduk Sarawak yang dijalankan semasa urus niaga dibuat. Satu kejadian yang tidak akan dapat dilupakan oleh mereka yang terlibat. Dari laporan ini, dapat juga kita melihat pelbagai peristiwa yang menyayat hati. Di bawah Supreme Court tu, dia ada mahkamah residen. Jadi dalam fail tu berkenaan dengan kes pembunuhan seorang lelaki yang sebenarnya menjual beras. Yang dituduh tu, dia ada beberapa orang dituduh, tetapi dia macam satu orang kata yang ni dari penceritaan yang seorang ni seolah-olah dia yang membunuh, yang seorang lagi dituduh. Jadi pada ketika itu dia zaman yang susah. Satu hari yang tenang, satu kejadian telah berlaku di bahagian ketiga Sarawak. Seorang lelaki yang amat memerlukan beras telah hadir ke kedai untuk membeli beras. Pada waktu itu, beras adalah amat sukar untuk diperoleh. Dan pada waktu inilah kejadian yang tidak diingini berlaku. Malang tidak berbau, tiada siapa menyangka. Inilah merupakan hari terakhir insan ini melihat dunia. Keadaan masyarakat pada waktu dulu ternyata berbeza dengan masyarakat kini. Pada masa dahulu, sekiranya berlaku satu kesalahan, mereka akan mengakuinya dengan mudah, walaupun ini melibatkan kes yang sangat besar seperti pembunuhan. Punca pembunuhan juga sekiranya diperhatikan berpunca daripada perkara yang kecil. Hanya kerana sebatang rokok, pembunuhan boleh berlaku. Ini diakui oleh pengamal undang-undang iaitu Encik Shankar Asnani. Now, I also know of another case just to share with you. I remembered reading a case which was some time ago, and that was a case where this man, he was sitting near the river bank. So he saw another man passing by and he asked for a cigarette, and the fellow refused to give him that one cigarette. So he came back with a parang, he chopped off the head and took the cigarette smoking, and they arrested him. So he was brought up before a judge, a proper judge of the High Court. And when the plea, he was asked to take his plea, and he pleaded guilty. Semasa hari kejadian, si suami telah hadir ke kedai untuk membeli beras untuk isteri tercinta. Sewaktu itu, telah berlaku kejadian yang tidak disangka-sangka. Berlakunya satu pertelingkahan di kedai itu sehingga membawa kepada pembunuhan. Setelah beras itu diperoleh, si suami pulang ke rumah tanpa mempedulikan insan malang yang sudah tidak bernyawa itu. Semasa kejadian itu berlaku, ada dua saksi yang melihat. Mereka berdua telah diberi ugutan bunuh sekiranya mereka memberitahu orang lain mengenai peristiwa tragis ini. Si suami kemudiannya pergi menemui istrinya yang sedang menunggu kehadirannya. Namun begitu, kehadiran suami membawa beras ini menerbitkan rasa sangsi pada si isteri. Setelah disoal berkali-kali dari mana dia mendapatkan beras yang ternyata amat sukar diperolehi, si suami akhirnya mengaku bahawa dia telah membunuh seseorang untuk mendapatkan beras itu. Jadi apabila diorang telah dibawa ke mahkamah residen tu, dia disoal-soal semua sekali. So masing-masing buat tuduhan, akhirnya dapat jugalah diselesaikan.
yang dituduh ni lah sebenarnya memang dia memang bersalah lah. Walaupun pada mulanya dalam mahkamah tu dia boleh buat cerita lah, kata yang kawan dia orang tu yang membunuh. Tapi sebenarnya jadi di sini kita lihat bahawa tugas residen pada ketika itu sebenarnya memang berat lah, sebab terpaksa berhadapan dengan kes-kes jenayah seperti itu. Daripada mengendalikan urusan kehakiman, pada masa dahulu, Hakim Mahkamah Tinggi perlu hadir ke kawasan berlakunya jenayah. Dalam erti kata lain, sekiranya penghakiman berlaku di Samarahan, maka penghakiman perlu dijalankan di Samarahan. Dokumen-dokumen laporan juga dibuat dengan teliti pada waktu itu. Walaupun dengan kesukaran teknologi, namun semuanya dapat diuruskan dengan baik. Oleh itu, pihak pustaka sentiasa berusaha dalam mencari dan mengumpul bahan-bahan lama yang boleh dijadikan rujukan pada masa hadapan. Ini kerana dengan adanya dokumen tersebut akan jadi lebih mudahlah proses untuk membuat penyelidikan dan juga membuat rujukan terhadap keadaan-keadaan Sarawak pada satu masa dahulu. Now, this is a very interesting murder case, okay? Now, you see, in the old days, people were very straightforward. When they are questioned by the police, they give straightforward answers. They try not to lie. So, this is a case where a native man, he murdered a Chinese man for 2 gantang of rice. Then, his wife came as a primary witness, and of course 2 other people who came, and the wife testified along this way. She said that when my husband came in, he admitted that he had a fight with someone for 2 gantang of rice. Then he struck the man with some stick and weapon, and he died. So that became evidence in the court of law. Di sinilah kita dapat menyingkap kisah lama dan seterusnya menjadi satu pengajaran kepada kita yang hidup pada masa ini. Dengan hadirnya cara hidup yang lebih berbeza kini, sudah pasti semakin banyak usaha penambahbaikan penghakiman dijalankan.